yang ditampilkan Bruno akan diletakkan di bahagian lane, benar. Berhadapan dengan, saya rasa, Iritel. sekejap apa ni? Ya, dia dah tipu kita. Iritel mid lane, Iritel mid lane balik. Iritel mid lane kembali kepada meta yang sebelumnya diguna pakai. Jadi, mampukah Bruno ni hidup dekat bahagian lane tersebut? Bergantung sebenarnya. Kalau Pakito tu siapkan item terlebih dahulu, kalau digunakan emblem assassin, agak sedikit sukar sebenarnya Bruno untuk berhadapan dengan fighter. Sebab kalau kita nampak yang Bruno, ia ada range attack, tetapi Pakito boleh dash ke hadapan. Ya, benar sekali, itulah dia. Serba sedikit risiko untuk pasukan Homeboys membawa masuk Bruno di saat-saat akhir. Sementara pasukan Todak masih lagi kekal dengan drafting yang unik. Ciku guys kembali dengan marksman di bahagian mid lane. Mampukah menguncikan kemenangan bersih di bahagian upper bracket dan terus marah ke pusingan yang seterusnya. Ataupun pasukan Homeboys akan mendapatkan mata seri. Ayo kita masuk ke dalam pusingan yang kedua di antara pasukan Todak menentang pasukan Homeboys. Lawan yang menaik dekat sini, Ciku guys, Marksman mid lane nampaknya akan menjadi bentuk mendapatkan first blood. Nampaknya Zakus terpaksa menggunakan flicker untuk menyelamatkan diri sendiri. Saya jangkakan di mana Zakus dan juga Bang yang mempunyai power spike lebih kuat lagi, tetapi nampaknya tidak. Sepatutnya kan? Zakus dan juga Bang menguasai pembersihan minion tersebut. Tapi dengan adanya trade HP yang terlalu besar untuk Zakus, dia perlu main pasif terlebih dahulu. Dan pasukan Todak, boleh katakan yang di bahagian tengah, mereka dah menangkan sedikit early game. Saya rasa ini disebabkan Jikundo daripada Yumski dan di mana mungkin power of wellness daripada God sebentar tadi tak mengenai immunity, tetapi sekarang ini di bahagian atas sempat menjadi target. Ya, menjadi target utama. Ciku guys mengelak kalau terkena damage tepat. Dia tak gunakan flicker, dia hanya gunakan petrify dan tak ada cara untuk melarikan diri. First blood dia berikan kepada Fomis. Macam mana ni? Marksman lakukan rotasi boleh mendapatkan kill bersama-sama dengan Janus yang tak ada sisi pun. Itu sebenarnya agak sedikit berisiko untuk pasukan Homeboys sebabkan dengan adanya meta marksman dekat bahagian tengah, dia boleh lakukan rotasi dekat mana-mana lane. Dia boleh pergi top, dia boleh pergi bahagian bawah. Jadi memudahkan daripada segi farming. Dan kalau pasukan Homeboys tak shutdown Ciku, agak sedikit berbahaya untuk mereka. Sebab pasal shutdown, Yumski akan menggunakan flicker untuk melarikan diri. Tapi Ciku guys terperangkap. Dan inilah apa yang perlu dikeluarkan oleh pasukan Homeboys. Mereka perlu cari di mana Ciku. Dan ini lebih logik lagi Marksman menjadi target pada pasal early game dan di mana Homeboys boleh saja melakukan serangan mereka untuk mendapatkan turtle yang pertama kerana itu kelebihan mereka berdasarkan drafting mereka. Tetapi lihat Momo melakukan cutting lane begitu jauh. Dia memberikan tentangan kepada Anip yang terpaksa pulang terlebih dahulu ke lebihan fighter. Dia boleh cutting lane, dia boleh survive, dia boleh sustain. Jadi tak ada masalah untuk Liao bermain agresif. Pengambilan turtle yang pertama. Lihat daripada GB. Mendapatkan turtle tersebut. Black Dragon Form mendarat mencari Yumski yang akan menjadi mangsanya. Yumski 2 kill sebenarnya untuk pasukan Homeboys ketika ini. Saya rasa berdasarkan kelebihan pengambilan objektif untuk Homeboys, Todak tak sepatutnya kontes untuk pengambilan turtle sebentar ini dan mungkin hanya memberikan fokus untuk mendapatkan gold plating di bahagian atas dan juga bawah. Ini yang akan membantu mereka untuk mendapatkan kemenangan. Setakat ini syarat kemenangan pasukan Homeboys kita nampak di mana mereka menguasai dari segi pengambilan objektif. Turtle yang pertama didapatkan tak seperti apa yang mereka tampilkan di game yang pertama sebentar tadi. Walau bagaimanapun siapakan yang baik, Momo masih lagi terselamat tapi bola tersebut menafikan pelarian Momo. Sebentar tadi Yumski akan terus saja meninggalkan temannya sebentar tadi untuk mengelakkan menjadi mangsa kedua bagi pasukan Homeboys. Homeboys ingin mendominasi, ingin mencari mangsa dekat sini. Ciku di bahagian tengah perlu bermain dengan lebih berhati-hati. Tetapi sekarang ni untuk pasukan Todak, mereka perlu menyediakan satu ruang kepada Ciku guys untuk mendapatkan farm. Tetapi lihat, Homeboys tak memberikan nafas kepada Todak. Ya, tak berikan nafas langsung tapi Momo masih lagi mampu untuk membersihkan minion tersebut, menghalang pasukan Homeboys daripada terus mendapatkan turret di bahagian bawah. Ya, mereka mendapatkan gold plating dan itu adalah kelebihan yang sebenarnya agak besar bagi pasukan Homeboys ketika ini di mana Anip telah membiarkan Berserker Fury. Ya, dan di mana Fomis cuba untuk membeli masa dengan melakukan cutting lane di bahagian atas sebentar tadi itu saja melakukan rotasi. Namun itu tak ada masalah untuk Homeboys mengelak daripada tertangkap daripada rotasi tersebut. Dan sebaliknya, Homeboys yang cuba untuk memberikan tekanan di bahagian bawah
Todak telah pun bersedia untuk melakukan ambush. Tak pasti adakah disedari oleh Homeboys sebentar tadi. Di mana mereka bergerak secara bertiga-tiga bagi pasukan Homeboys dengan adanya Zakus, Bang dan juga GB. Manakala pasukan Todak dengan adanya Yumski, dengan adanya Rival, itu juga dengan Ciku Guys. Cumanya Ciku Guys masih lagi perlukan masa untuk dapatkan farming, dapatkan item, begitu juga dengan Rival. Tapi walau bagaimanapun, pengambilan turret dekat bahagian bawah disedari pasukan Homeboys cuba untuk melakukan pertahanan. Walau bagaimanapun dengan adanya White Charge memberhentikan pergerakan Yumski dan Ciku Guys bergerak bebas. Walau bagaimanapun Momo memberikan tangan kepada Anip, tapi sepakan yang baik. Ciku Guys dicari, Ciku Guys akan dilenyapkan terlebih dahulu. Turtle yang kedua diberikan kepada pasukan Homeboys dan kali ini nampak mereka lebih bersedia. Dan di mana pasukan Todak sebentar tadi, ia berjaya untuk mendapatkan goal batting tetapi tak berjaya untuk menjatuhkan menara sedikit. Okey, Yumski bersedia. Ya, bersedia. Sepakan yang baik. Kena pula kepada target yang betul Anip. Tapi dengan adanya tackle tersebut memberhentikan pergerakan. Walau bagaimanapun, dia mendapatkan Yumski mencari mangsa seterusnya. Momo nyawa yang sangat rendah. Flicker daripada Zakus. Tetapi Momo dengan kesepahaman hero tersebut memberikan sedikit masa. Tetapi tidak terlalu lama. Kerana pasukan Homeboys masih lagi mampu untuk menumbangkan seorang pemain. Ya, sekarang ini kalau kita lihat untuk pasukan Homeboys, mereka ada kelebihan daripada sudut early game yang mana pada pendapat saya itulah apa yang mereka seharusnya ada, masih lagi dalam perancangan. Tapi kalau mereka bergerak ke bahagian late game, adakah jawapan untuk Iritel, Lunox dan juga Uranus ini di tangan mereka? Ya, kalau kita dapat melanjutkan game sehingga pada fasa late game, pastinya Todak mempunyai prospek yang lebih tinggi lagi untuk menjatuhkan pasukan Homeboys. Namun begitu, pasukan Homeboys dengan adanya Bruno boleh saja melakukan push dengan begitu pantas. Saya tak pasti Todak mampu atau tidak untuk bertahan menantikan power spike mereka. Oh, kedudukan Yumski ketika ini cuba untuk mencari terlebih dahulu. Chibi tidak mahu terburu-buru untuk menggunakan heavy spin bagi merangkap Yumski. Kalau dia gunakan secara tiba-tiba, jadi Ciku Guys boleh mudah untuk melakukan free hit daripada arah belakang. Dan terus sahaja pasukan Homeboys memberikan tekanan kepada pasukan Todak daripada segi pengambilan jungle ketika ini. Ciku Guys perlu berhati-hati. Tapi masih lagi ada cara untuk melarikan diri. Lihatlah damage yang dikeluarkan di pasukan Homeboys. Masih lagi awal untuk pasukan Todak. Untuk pasukan Homeboys ketika ini, setiap kali adanya heavy spin mungkin boleh memaksa untuk melakukan push kepada salah satu lane, dan di mana Todak cuba untuk mendapatkan sepat di sini. Cuba untuk dapatkan sepat dan lihatlah flicker yang baik daripada Yumski. Terus sahaja sepat ditumbangkan. Tetapi pasukan Homeboys balas kembali dengan pengambilan turret dekat bahagian bawah. Dan sepertinya pasukan Homeboys dan pasukan Todak masih lagi sama ketika ini. Dan juga resource ataupun sumber jungle pasukan Todak juga dicuri sedikit demi sedikit. Itu saja yang perlu difokuskan oleh pasukan Homeboys. Jatuhkan menara, terus saja melakukan push dan cuba untuk menghabiskan game secepat yang mungkin. Manakala untuk pasukan Todak cuba membeli masa, membeli ruang dekat sini kepada Ciku Guys dan juga Rival untuk mendapatkan farm. Tetapi Yumski, ya, sepakan yang baik tapi ke arah Zakus. Ciku Guys terperangkap, masih lagi ada free fire untuk melarikan diri. Tapi lihatlah bagaimana nyawa Zakus dileburkan dengan sangat-sangat pantas. Datangnya Black Dragon Form dari arah udara, cuba untuk memberhentikan ataupun mendapatkan Rival ketika ini yang persoalangan di dalam turret. Dia memilih jalan yang sukar tapi dia dapatkan Zakus terlebih dahulu. Walau bagaimanapun dia perlu membalas dengan nyawanya kembali. Chibi mendapatkan Ciku Guys sebentar tadi. 1 lawan 1 dan Fomes mengambil inisiatif yang lain untuk menumbangkan turret dekat bahagian tengah. Dari segi perbezaan turret ketika ini kembali sama. ya, saya rasa berbaloi kemenangan kepada pasukan Todak sebentar tadi. Apabila mereka berjaya untuk menjatuhkan menara di bahagian tengah, jauh lebih efektif untuk membenarkan mereka mendapatkan kawalan map dan sekurang-kurangnya memperlahankan gerakan pasukan Homeboys. Tetapi sekarang ni Homeboys fokus mereka kepada bahagian atas. Momo telah pun bersedia untuk memberikan bantuan, tetapi Chibi datang daripada belakang. Ya, datang dari belakang tapi dihidu. Kemas daripada Yumski seperti tadi. Memberikan sedikit info kepada Momo untuk melarikan diri. Jangan terlalu memaksa bagi mempertahankan turret mereka di bahagian atas. Di pasukan Todak, mereka akan berundur terlebih dahulu. Ya, benar sekali. Kita lihat daripada sudut gold ranking yang sudah pun ditampilkan di sini. Untuk Ciku Guys dan juga Rival, kalau kita bandingkan dengan Anip, cukup jauh. Mampukah mereka tunggu sehingga power spike ataupun itemization mereka dilengkapkan sekurang-kurangnya pada waktu Lord bakal muncul dalam 30 saat ini? Saya rasa tak mencukupi masa tersebut. Mereka perlukan lebih banyak masa mungkin pada minit yang ke-12 ataupun 14. Di mana buat ketika ini Todak perlu bermain secara defensif saja. Clearkan saja minion wave. Wah, sebut pasal defensif dan lihatlah bagaimana Anip nyawanya diturunkan dengan sangat-sangat pantas. Yumski perlu berjaga-jaga dengan tindakan yang dilakukan. Pasukan Homeboys memilih jalan untuk memberikan sedikit damage sahaja. Tidak mahu terburu-buru dan mereka akan berundur dengan adanya ketibaan Lord dalam masa beberapa saat ini. Damage masih lagi belum mencukupi. Walaupun dua orang yang berjaya untuk menangkap Anip, masih
masih lagi berjaya untuk menyelamatkan diri sendiri. Pomes cuba untuk memberikan ruang kepada ahli pasukannya, menarik perhatian Homeboyz di mana Ciku guys nampaknya akan berjaya menjatuhkan benda di bahagian bawah, menambahkan lagi farm yang sangat dibutuhkan. Tetapi sekarang ini keadaan di kawasan Lord. Ya, fokus kita kat sini di mana Yumski cuba untuk lakukan standard rival. Menculik Lord yang penting daripada pasukan Homeboyz seperti tadi, tapi Yumski akan ditumbangkan terlebih dahulu. Rival ketika ini akan dicari, Chaos Assault digunakan. Walau bagaimanapun dia akan tetap terkorban dengan adanya Bang menculik the way of the dragon seperti tadi. Ciku guys free hit dekat bahagian belakang, tapi Anip damage yang terlalu besar untuk ditadah, terus saja dilenyapkan. Anip ketika ini akan dicari. Momo cuba untuk dapatkan trade. Pomes mendapatkan kill tersebut, tetapi Momo yang mungkin akan dikorbankan. Ke semua fokus pasukan Homeboyz hanyalah untuk membalas dendam sebentar tadi. Pomes bersorangan berhadapan dengan 3 orang pemain. Dia tak boleh nak melakukan apa-apa. Dia juga akan menjadi mangsa kepada pasukan Homeboyz, tetapi pasukan Homeboyz kehilangan Lord tersebut. Kehilangan Lord. Walaupun Todak terpaksa mengorbankan 5 ahli pasukan mereka sebentar tadi. Tetapi apabila mereka berjaya untuk mendapatkan Lord ini, ianya akan melengahkan masa untuk pasukan Homeboyz melakukan serangan. Dan kita kena ingat, seperti kita bincangkan sebentar tadi, Todak dengan 2 hero game lebih berbahaya kalau game ini semakin lama semakin diabaikan. Ya, benar. Seperti yang sudah pun kita bincangkan untuk late game. Pasukan Todak, mereka cuba untuk bergerak ke arah perkara tersebut. Jadi adakah dengan pengambilan penculikan Lord ini memberikan serba sedikit ruang dan waktu yang diperlukan oleh pasukan Todak, ataupun masih lagi tak cukup, masih lagi perlu untuk tunggu masa yang lebih lama untuk mereka capai kepada power point tersebut? Bagi pendapat saya, sebenarnya pasukan Todak lakukan perkara yang betul di mana dengan penculikan Lord tersebut, masa yang mereka perlukan. Dan pada waktu yang betul, mereka mampu untuk keluarkan power spike yang mereka dapatkan. Cuma pasukan Homeboyz kat sini, kalau mereka nak menang, mereka kena pastikan Anip dijaga dengan sangat-sangat rapi. Tapi Chibi dengan tiadanya heavy spin untuk digunakan, Yumski masih lagi boleh bergerak bebas. Pasukan Homeboyz sememangnya berhati-hati kali ini. Mereka tidak mahu terlalu memaksa dengan setiap apa yang akan mereka lakukan. Alright, tetapi kalau kita sudah pun bincang tentang item dan sebagainya, namun pada pendapat saya juga ianya tergantung kepada catch potential yang ditampilkan oleh kedua-dua pasukan. Kita lihat daripada Chibi boleh saja dengan heavy spin, Wildcat juga ada, tapi lihatlah bagaimana flanking daripada Momo. Flank yang kemas, tapi lihatlah bagaimana Momo tak mampu untuk lakukan apa-apa, terus saja dilenyapkan terlebih dahulu Yumski. Sepakan ke arah Bang, tetapi Bang masih lagi terselamat. Ciku guys akan dicari pasukan Homeboyz dalam sekelip mata menumbangkan 2 pemain pasukan Todak, dan inilah apa yang mereka nakkan, apa yang mereka mahukan daripada kesilapan pasukan ini sendiri. Baru sahaja Sunforce bincang di mana setup lebih mudah kepada pasukan Homeboyz. Todak gagal melakukannya dengan begitu kemas sebentar tadi. Itu yang membenarkan Homeboyz mendapatkan kill dengan lebih mudah. Dan sekarang ini Homeboyz terus saja mendapatkan kelebihan lebih lagi dengan mengawal kawalan jungle dan terus sahaja melakukan push ataupun tekanan di bahagian atas dan juga di bahagian tengah. Dari segi dalam kawasan jungle sendiri, pasukan Todak tak mampu untuk bergerak bebas. Walau bagaimanapun kita nampak tak macam mana Pomes dengan adanya Uranus memberikan tekanan kepada lane. 2 lane diberikan fokus. Pasukan Homeboyz perlu lakukan sesuatu, tapi Yumski terlalu ke hadapan, tapi sepakan yang kemas dikeluarkan. Namun tiada yang terkorban. Momo datang dari arah belakang untuk keluarkan damage. Ciku guys entah dari mananya mengeluarkan heavy bomb, menyebabkan terus saja dikorbankan. Ciku guys akan dicari ketika ini, tapi masih lagi terselamat. Sempat gagal untuk menumbangkan Ciku guys. Anip free hit dekat bahagian belakang. Sepakan demi spekal telah pun dikeluarkan. Anip mendapatkan kill tersebut. Pomes cuba untuk melihatkan nyawa-nyawa yang rendah daripada pasukan Homeboyz, cuba untuk lakukan sesuatu, tapi pasukan Todak memilih untuk berundur terlebih dahulu. Mungkinkah mereka akan bergerak ke arah Lord, tetapi Pomes mendapatkan kill tersebut. Walau bagaimanapun mungkin akan menjadi mangsanya. Mega kill diberikan kepada Anip. 2 sahaja pemain pasukan Todak yang tersisa. Ya, 2 berbalas 3, tetapi sekarang ini fokus kepada Lord yang sesungguhnya Homeboyz nampaknya bersedia untuk mengambil terlihat. Rebel bersembunyi di kawasan belakang. Adakah sekali lagi akan berjaya untuk menculik Lord? Chibi mencarinya terlebih dahulu. Dia tak nak pisang ni berbuah 2 kali. Betul, saya rasa mereka perlu untuk belajar daripada kesilapan yang mana brilliant. Kalau dikombokan dengan Retribution, tak ada apa yang boleh untuk mereka halang. Tapi sekarang ni pertempuran bakal berlaku. Ya, pertempuran yang kita akan saksikan di mana Chibi menggunakan heavy spin memberikan sedikit pertahanan terlebih dahulu. Anip mendapatkan Yumski. Anip mendapatkan Lord tersebut. Sakus mendapatkan Momo, tapi Ciku guys tidak dicari. Sebab pasal tak dicari. Nampak tak damage yang dikeluarkan oleh Anip terlalu besar untuk ditadah, dan terus mendapatkan kill seterusnya. Pasukan Homeboyz mengganas ketika ini. Dan Pomes mendapatkan berapa buff?
Ya, apabila 3 kill diberikan kepada pasukan Homeboy dan juga untuk mendapatkan lot, pasukan Todak mungkin perlu bersedia di dalam kawasan inhibitor base dekat sini untuk melakukan pertahanan mereka kerana Homeboy dengan perbezaan ekonomi sebanyak 7,000 gol dikasih jauh meninggalkan pasukan Todak daripada segi item, daripada segi damage dan juga pertahanan. Dari segi pertahanan, mampu tidak pasukan Todak lakukan perkara tersebut dengan kekurangan dari segi high ground. Cuma mengharapkan damage daripada Ciku guys untuk membersihkan minion-minion dan juga pemain pasukan Homeboys ketika ini mengetuk inhibitor turret yang pertama. Mereka berjaya untuk mendapatkannya dan pasukan Homeboys adakah mereka akan teruskan push mereka ataupun memilih untuk pulang terlebih dahulu dan menantikan minion yang baru tiba ketika ini. Satu white charge yang kemas daripada Zaku sebenarnya tapi Ciku guys masih lagi terselamat heavy spin menolak dua pemain pasukan Todak kat bahagian belakang dan nampak macam mana Anip free hit mendapatkan kill tapi rival mendapatkan kill seterusnya. Apa yang berlaku ketika ini untuk pasukan Homeboys di mana Chibi dan juga Bang sempat nyawa sangat rendah. Double kill diberikan kepada rival. Ciku guys free hit cuba untuk mendapatkan Chibi ketika ini damage yang dikeluarkan sangat-sangatlah besar. Chibi meminta tolong tapi dia akan tetap dikorbankan. Ciku guys berhadapan dengan Bang 1 lawan 1 tapi Ciku guys mendominasi Bang sebentar tadi dan segala pemain kesemua pemain pasukan Homeboys dikorbankan. Berjaya untuk mendapatkan wipe out tetapi sempat ataupun tidak untuk mereka menjatuhkan sekurang-kurangnya satu inhibitor turret. Nampaknya mungkin sedikit selewat kerana Zaku telah pun hidup semula. Walau bagaimanapun ini masih lagi memberikan ruang kepada Todak, masih lagi bernafas, masih lagi meneruskan perjuangan mereka di dalam game yang pertama. Ya, benar sekali yang mana pertahanan dilakukan dengan cukup kemas oleh pemain-pemain pasukan Todak. Nampaknya rival sudah pun mula untuk menunjukkan damage yang besar daripada statistik damage dealt seperti tadi. Nampak bagaimana rival tidak begitu bersinar, lebih mengharapkan kepada damage yang dimiliki oleh Ciku guys. Namun disebabkan Ciku sering kali tertangkap dengan 6 kematian menyebabkan pasukan Homeboys lebih selesa. Jadi mungkin pasukan Homeboys boleh untuk berikan fokus dengan lebih lagi. Kalau kita lihat daripada sudut itemization, sudah pun lengkap sekarang ini untuk rivals, melainkan item yang terakhir mungkin bakal menjadi Lightning Transcend. Sementara untuk Ciku guys, yang terakhir mungkin bakal menjadi Scarlet Phantom di sini melengkapkan secara keseluruhan. Namun kedua-dua mereka hanya mengharapkan kepada Winter Transcend dan juga Wind of Nature. Mungkin ini adalah sebuah perkara yang lebih mudah untuk pasukan Homeboys menangkap kedua-dua pemain ini. Yap, di mana pasukan Homeboys yang penting untuk mereka, kunci kemenangan mereka Anip. Mereka kena pastikan Anip selamat untuk keluarkan damage dan pasukan Todak tak mampu untuk mencari Anip dekat bahagian belakang. Dan kalau mereka tak boleh lakukan perkara tersebut, agak sedikit sukar untuk mereka menangkan team fight. Yang ini saya setuju kerana sebentar tadi kemenangan team fight Todak adalah disebabkan Yumski berjaya untuk menangkap Anip terlebih dahulu menyebabkan pasukan Homeboys tak mencukupi damage dan ini yang membenarkan Todak untuk mendapatkan kemenangan. Sempat nampaknya ingin menjatuhkan Momo di bahagian bawah. Ya, tapi agak kebal sebenarnya untuk mendapatkan Momo ketika ini dengan HP yang ada kepada beliau. Walau bagaimanapun Anip untuk datang membantu, Yumski bersedia dengan sebarang pick off yang dia akan cuba untuk lakukan. Walau bagaimanapun pasukan Homeboys memberhentikan pergerakan Yumski. Fomes dekat bahagian belakang memberikan tekanan kepada bahagian backline. Ciku guys dicari kemas daripada pasukan Homeboys ketika ini, tapi lihatlah heavy spin. Tapi Fomes mendapatkan Anip. Pemain yang penting telah pun ditumbangkan terlebih dahulu. Rival fokus kepada Lot. Mereka dapatkan Lot. Mereka dapatkan sempat. Kesemua pasukan Homeboys akan pulang terlebih dahulu. Bang bersorangan ketika ini untuk melarikan diri. Zakus dan Chibi yang kebal untuk ditumbangkan oleh pasukan Todak. Dan pasukan Todak tenang menunggu ketibaan Lot dekat bahagian bawah ini. Ya, hanya menantikan Lot untuk tiba tetapi kali ini terbalik cerita. Homeboys pula yang perlu melakukan pertahanan. Sampai Todak telah pun melakukan comeback. Sangat terus saja dimulakan. Terus sahaja damage dikeluarkan Yumski, nyawa yang rendah tetapi masih lagi bermain dengan api. Cuma untuk melakukan pick off Chibi walaupun seorang tank, tapi lihatlah bagaimana damage yang dikeluarkan oleh pasukan Todak ketika ini sangat-sangat sakit untuk ditadah. 3 orang pemain untuk melakukan pertahanan. Satu saat Anip untuk hidup. Satu stun yang baik daripada Zaku sebentar tadi. Cuba untuk keluarkan damage walau bagaimanapun. Lihatlah heavy spin memerangkap Ciku ke arah dinding. Satu pick off yang baik pasukan Homeboys masih lagi mampu untuk lakukan pertahanan, masih lagi menarik nafas lega. Wow. Pusingan yang kedua ini. Kedua-dua pasukan tak ingin mengalah. Homeboys tak ingin turun ke bahagian lawan mereka begitu saja tanpa sebarang mata. Dan pasukan Todak tak ingin tewas dengan meta unik mereka yang masih lagi belum berjaya untuk ditutup ataupun mendapat jawapan daripada pasukan-pasukan lain. Namun Homeboys masih lagi akan berjaya untuk memastikan Todak sedikit sukar menangi perlawanan pada kali ini. Namun 5 lawan 5, Yumski dekat bahagian belakang. Anip ada kedudukan yang sudah boleh diketahui. Namun Brilliance sudah boleh dibazirkan. Ya, telah pun dibazirkan tapi GP menggunakan heavy spin melekatkan rival kali ini. Tapi mana follow up yang dikeluarkan kerana Momo melekatkan ramai pemain di arah
belakang. Bagaimana Yumski memberikan tekanan kepada Anip dengan adanya The Way of Dragon. Mereka dapatkan satu, mereka dapatkan sepak, mereka nak lagi. Yumski telah ditumbangkan. Gomez di mana memberikan tekanan terus sahaja menyebabkan pasukan Homeboys perlu berundur terlebih dahulu. 4 berhadapan dengan 3 ketika ini. Cuba untuk larikan diri, membuktikan konsil. Mereka kena pulang, kalau tak inilah risiko dan kemungkinan besar mereka tak mampu untuk melakukan pertahanan. Saya tak pasti adakah Todak akan cuba memaksa menghabiskan game dekat sini. Mereka masih lagi menang daripada segi jumlah. Tetapi masih lagi mempunyai risiko yang tinggi. Mereka juga kena ingat minion di bahagian atas masih belum di-clear. Anip. Dan lihatlah bagaimana dia Mission dikeluarkan Zakus. Satu stun yang baik. Tetapi bagaimana dengan adanya pancingan Winter Tranchon menyelamatkan keadaan. Bang terpaksa menggunakan brilliant yang dicuri untuk melarikan diri terlebih dahulu. Lihatlah dia Mission dikeluarkan. Anip dalam bahaya. Tapi Tikukas kat bahagian belakang melanjutkan pushing dan menendang keluar Homeboys ke bawah dan mereka akan terus maju ke depan dan inilah dia pasukan Todak. Semakin lama semakin hampir pasukan Todak terus melaju